Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yadullu ala anna taqdir at-ta'am laysa maqsudan fi nafsihi. Innama huwa mujahadatu nafsin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu taqdirun wa tawqitun li ta'amihi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasumu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan bukti bahawa mengurangkan makanan itu adalah bertujuan untuk mujahadah nafsu, untuk menterbiah diri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai ketetapan jumlah dan waktu untuk makanan baginda. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kadang-kala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap hari sehingga kami berkata baginda akan berpuasa selama-lamanya. Dan kadang-kala baginda langsung tidak berpuasa sehingga kami katakan baginda tidak akan berpuasa lagi. Wa kana yadkhulu min ahli fa yaqul hal 'indakum min syai'. Dan kadang-kala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa keluarga baginda dan baginda berkata, adakah terdapat makanan? Sekiranya mereka berkata ya, maka baginda akan makan. Dan sekiranya mereka menjawab tidak, baginda akan berkata, aku berpuasa. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Siti Aisyah. Dan baginda berkata, aku sedang berpuasa. Maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, ada orang menghadiahkan kita makanan. Maka baginda menjawab, asalnya aku berpuasa hari ini, tetapi tidak mengapa. Bawalah makanan itu kemari. Maka ini baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, kalau ada makanan, Nabi makan. Kalau tak ada, Nabi akan berpuasa. Menunjukkan kita ni dalam bab makanan ni tak boleh cerewet, kerana makanan ni adalah satu benda sampingan. Kita makan sekadar untuk hidup, bukan hidup kita bertujuan untuk makan. Wa addaba Umar radhiyallahu anhu waladahu Abdullah idza dakhala alaihi fawajadahu ya'kulu lahman ma'duman bisamanin. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat anaknya Abdullah sedang makan daging, makan daging yang dihidang dengan minyak sapi. Makanan mewah lah. Dia makan daging, dia ratah daging saja dengan minyak sapi. Maka Sayyidina Umar telah merotan anaknya itu. Dia telah berkata, makan kul yauman khubzan wa lahman. Satu hari kamu makan roti dengan daging. Wa yauman khubzan wa labanan. Esok pula kamu makan roti dengan susu. Wa yauman khubzan wa samanan. Esoknya pula kamu makan roti dengan minyak sapi. Wa yauman khubzan wa zaitan. Esoknya pula kamu makan roti dengan minyak zaitun. Wa yauman khubzan wa milhan. Dan esoknya pula kamu makan roti dengan garam saja. Wa yauman khubzan qafaran. Dan esoknya pula kamu makanlah roti kosong sahaja, tanpa lauk. Maksud dia jangan makanan mewah sentiasa, dan jangan makanan yang langsung tak ada lauk sentiasa. Maka wahadha huwal i'tidal. Inilah jalan yang pertengahan. Ini jalan pertengahan. Fal muwadhaba 'ala lahmi ifrat. Kerana kalau sentiasa makan daging sahaja, makan mewah sahaja, maka itu dah berlebihan, ifrat. Kalau kita makan lauk asyik mewah saja, itu dah berlebihan. Wa muhajiratuhu bil kulliyah iqtar. Tapi kalau meninggalkan terus makanan yang sedap ni, kalau langsung tak makan, tak sentuh langsung,
maka itu iqtar, itu terlalu ketat sangat kepada dirinya. Maka yang terbaik adalah al-i'tidal, pertengahan. Sekali-sekala nak makan sedap tak apa. Tapi jangan hari-hari nak makan sedap saja. Kalau lauk biasa dia tak nak makan, maka itu dinamakan ifrat, berlebihan. Afatur riya' liman taraka akala syahwat. Yadkhulu ala tariki syahwat afatan azimatan. Orang yang mujahadah nafsunya, melawan nafsunya, akan berisiko dan terdedah kepada dua penyakit. Penyakit hati. Orang yang melawan nafsunya ini, dia akan terdedah kepada dua penyakit hati. Ihdahuma ayyukhfiya asyahwata wa ya'kulu fil khalwah ma la ya'kulu mal jama'ah. Ada orang yang dia sembunyikan nafsu makan dia. Kalaulah dia depan orang, dia makan sikit. Kalau dia depan orang, dia makan sikit. Tetapi kalau dia duduk bersendirian, wa ya'kulu fil khalwah ma la ya'kulu ma'al jamaah. Tapi kalau dia duduk sendirian, tak ada orang nampak, dia makan sebanyak-banyaknya. Wa idharuha sidqal hal. Tapi depan orang, dia makan sikit saja supaya dia nak orang nampak dia zuhud. Wa ikhfa'un naqsi. Maka dia sembunyikan kekurangan dia. Wa idharu dhiddihi. Tetapi dia menzahirkan perkara yang bukan sebenarnya. Nuqsanan mutadha'ifan. Maka di situ terdapat dua kekurangan. Terdapat dua kekurangan mutadha'ifan, mutadha'afan, yang berganda, berlipat ganda. Maksud dia sekurang-kurangnya kalaulah dia tak mampu nak sampai tahap mujahadah nafsu, sampai makan sikit saja, so kurang-kurangnya tak payahlah nak berpura-pura. Tapi kalaulah dia dahlah tak mampu lawan nafsu dia, lepas tu berpura-pura pula berlakon. Kalau ada depan orang, dia makan sikit aja. Orang kata tambah. Oh, minta maaf, Ana memang tak makan begini, kan. Ana ni memang makan sedikit saja, Masya Allah. Kan ente memang ahli syurga, kan. Kau dia cakap. Maka itu dah dua kali lipat kekurangan dia. Fayakunu mustahikan limaqatain. Maka dia berhak mendapat dua kali balasan. Wa kamalul arif an yatruka asyahwat lillah. Para arifin ini, orang yang ahli ma'rifah ni, mereka melawan nafsu mereka ni, meninggalkan syahwat nafsu dia semata-mata kerana Allah. Wa yudhhira min nafsihi asyahwata isqatan limanzilatihi min qulubil khalqi. Tetapi mereka akan sembunyikan amalan mereka ni. Para arifin, kalaulah di depan orang, maka mereka makan macam biasa. Dia tak tunjuk pun dia makan sikit, mujahadah dia tak. Kalau depan orang, dia tunjuk dia makan macam biasa je. Isqat limanzilatihi min qulubil khalqi. Dia tak nak dia dihormati oleh orang. Ni para arifin. Dia tak nak, dia tak suka orang hormat dia. Dia tak nak orang hormat dia, sanjung dia. Maka kalau depan orang, dia makan macam biasa je. Tapi sebenarnya, kalau tak ada orang, dia duduk seorang-seorang, dia makan sikit aja sebenarnya. Subhanallah. Dia terbalik. Wa hadza jam'un baina sidqain. Maka ini menggabungkan antara dua sidik, dua sifat jujur. Fala ajrama ulaika yu'tuna ajrahum marratan bima sabaru. Maka tidak hairanlah mereka mendapat pahala dua kali lipat. Mereka mendapat pahala dua kali ganda. Sebab apa? Sebab pertama, mereka memang kawal nafsu. Memang mereka tak ikut nafsu dia. Apa yang nafsu dia nak, bukannya semua dia buat, dia tak buat. Dia kawal nafsu. Yang kedua, itu dah dapat satu pahala. Yang keduanya, dia tak menunjuk. Dia tak tunjuk dekat orang yang dia ni, Masya Allah, kan, orang mujahadah nafsu, kan, makan nasi kosong aja dengan air kosong, kan. Ambil nasi, letak air kosong, letak garam. Kan, lepas tu, buat live.
Inilah kehidupan ana. Kita hidup di dunia sementara. Buat live kan, tunjuk biar satu dunia nampak dia makan nasi dengan garam aja. Lepas habis live, bawa keluarlah dia punya ayam goreng, ada sotong, ada udang, ada ketam, ada habis semua bawa keluar kan. Banyak rupanya kan, tapi dia sorok-sorok aje. Maka para arifin ni, dia beribadah dan dia sembunyikan ibadah dia. Ini kebiasaan para arifin. Sebab tu pahala mereka 2 kali ganda. Mereka ni beribadah dan dia sembunyikan ibadah dia. Al-afatu thaniyah annahu ma'atarki syahwat yafrahu an yu'raf bihi fayashtahir bita'affuf. Yang kedua, penyakit yang kedua, ada orang yang dia memang betul, dia bukannya dia berpura-pura, dia memang betul dia kurangkan makan, dia makan sikit, tapi dia nak supaya orang semua tahu. Dia nak orang semua tahu ibadah dia tu. Ini orang panggil sum'ah. Sum'ah ni dia suka supaya nama dia dengar nama dia dipuji. Tu sum'ah. Kan sum'ah ni sami'ah, dengar kan. Dia suka dia dengar puji-pujian kan. Nama-nama dia dipuji, orang ni puji, dia suka dengar. Tu nama sum'ah. Dia suka dengar orang puji dia. Maka ada orang yang dia memang betul, dia kawal nafsu makan dia, dia tak ikut syahwat perut dia tu. Tapi dia suka glamour, dia suka terkenal, orang puji-puji dia. Faqad khalafa syahwatan dha'ifatan wa ata'a syahwatan hiya syarrun minha. Maka dalam keadaan dia tak sedar, dia telah melawan nafsu yang kecil, tetapi dia telah mentaati nafsu yang besar. Kenapa? Nafsu nakkan terkenal, nakkan pujian itu lebih dahsyat lagi. Wahia syahwatul jah. Syahwat jah. Jah ni sukakan kemasyhuran. Wa man taraka syahwatat ta'am wa waqa'a fi syahwatir riya' kana kaman haraba min aqrab wa fazi'a ila hayyah. Orang yang dia meninggalkan nafsu makan dia. Nafsu makan dia kawal, makan sikit aja. Tetapi wa waqa'a fi syahwatir riya', dia ikut syahwat dia, dia suka, dia riak, dia nak terkenal, dia nak orang puji dia. Dia ibadah dia mesti dia tak boleh kan. Dia kalau ibadah ni mesti nak kena update. Supaya semua orang tahu dia punya beribadah kan. Lepas ibadah mesti nak selfie. Lepas ibadah mesti nak update status. Supaya biar semua orang tahu. Dia kata kalau buat apa nak ibadah, kalau kita tak update status kan orang tak tahu buat apa. Maka ini orang yang kata Imam Al-Ghazali, kaman haraba min akrab, seperti orang yang lari daripada kalajengking, wa faza'a ila hayyah, tapi pergi kepada ular. Kalau orang Melayu kata apa, lepas mulut buaya pergi ke mulut singa. Ataupun lepas mulut singa pergi mulut buaya. Suka hatilah, tukar-tukarlah. Kan? Maksudnya selamat daripada ni, tapi pergi ke benda-benda lain pula. Kan? Itu dia. La ilaha illallah. Al-qawlu fi syahwatil farji. Kemudian Imam Al-Ghazali bercerita tentang syahwat nikah ataupun syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Kenapa? Kerana seperti disebut tadi, kalau perut ni kenyang, nafsu perut penuhi, kan? Yang sebelum ni pada mula-mula sekarang Imam Al-Ghazali cerita. Kalau nafsu perut ni dipenuhi, maka yang keduanya nafsu kemaluan, syahwat kekemaluan pula. Dia akan menuntut supaya dia punya nafsu dia dipuaskan. Imam Ghazali cerita pula tentang syahwat kemaluan.
Sulitan 'alal insani li fa'idatain. Al-ula baqa'un nasli, ats-tsaniyah an yaqisa 'ala ladzati al-maqdiyah az-za'ilah ladzatin la tanqadi wa la tazul. Wa fiha min al-afat ma yuhliku ad-din wa dunya illam tudbat wa tuqhar wa turadda ila haddil i'tidal. Wal ifrat yahrima suluka tariqal akhirah aw yakharu ad-din hatta yajra ila iktihamil fawahish. Mithalu man yaksiru sawrat al-iltifat ila syahwati awal imbi'athi, mithalu man yasrifu anana dabah 'inda tawajjiha ila babin litadkhulahu. Wa mithlu man yu'alijuha ba'da istihkamiha, mithalu man yatruku dabah hatta tadkhula wa tujawiza al-bab thumma ya'khudhu bi dhanbiha ila wara'iha. Ya. Maka manusia ini diberi nafsu syahwat. Nafsu syahwat, kemaluan dia disebabkan dua hikmah. Pertama, al-ula baqa'un nasli, supaya untuk menjamin zuriat keturunan. Ini menjamin zuriat keturunan manusia. Ayyaqisa al-thaliyah, yang kedua, supaya dia mengukur kelazatan yang sementara di dunia ini dengan kenikmatan yang kekal di akhirat. Wa fiha min al-afat, tetapi di dalam syahwat, nafsu syahwat kemaluan ini boleh membinasakan agama dan dunia seseorang. Bukan saja agama dia boleh binasa, tapi kehidupan dunia dia pun boleh rosak. Illam tudbat, sekiranya ia tidak dikawal. Wa tuqhar, dan tidak dipelihara. Wa turaddu ila haddil i'tidal, dan sekiranya dia tidak diletakkan kepada jalan yang sepatutnya. Dan kata Imam Ghazali, perumpamaan orang yang menjaga, mengawal nafsu syahwat dia sejak daripada awal berbanding dengan orang yang dia mengikut, mentaati nafsu syahwat dia, kemudian di pertengahan jalan baru dia nak kawal nafsu syahwat dia. Perumpamaannya seperti orang yang mengawal kenderaan binatang, dabah binatang kenderaan zaman dulu. Naik inilah, naik keledai ke unta ke. Dia kata ada orang yang bila binatangnya dia tunggang binatang, dia naik binatang dia silap jalan aja, terus dia stop. Terus dia stop. Dia halang. Sebab apa? Silap jalan. Dengan seorang lagi yang dia biar je binatang tu pergi ke mana-mana sampai masuk ke dalam pintu yang sempit. Sampai dah masuk dalam pintu yang sempit, sampai binatang tu dah masuk dalam pintu sempit, dia nak keluarkan binatang tu, dah tersumbat tu, kena tarik ekor binatang tu. Susah dia nak keluarkan balik binatang dia tu daripada lubang yang sempit, kata Imam Ghazali. Itu perbezaan antara orang yang mengawal nafsu syahwat dia sejak daripada awal lagi. Sejak muda lagi, memang dia kawal nafsu syahwat dia, dia tak ikut nafsu syahwat dia tu, maka mudah. Seperti orang yang binatang dia kawal binatang dia supaya tak masuk jalan yang salah. Tapi kalau orang yang diikut je nafsu syahwat dia, apa nak buat dia buat aja. Kemudian di pertengahan jalan baru dia nak berubah, baru dia nak insaf, maka boleh juga tapi susah. Seperti orang yang binatang dia dah termasuk dalam lubang yang sempit, kemudian baru dia nak keluarkan binatang tu daripada lubang yang sempit. Fa idzan ifratu syahwa an taghliba al-aqla. Syahwat ini, nafsu syahwat, bila tidak dikawal, dia akan menghilangkan akal fikiran. Seorang tu jadi tak berakal, tak boleh nak berfikir. Bila mana dia dikuasai oleh nafsu syahwat dia. Wa huwa madhmumun jiddan, dan ia sangat-sangat terkeji, kata Imam Ghazali. Bila mana nafsu syahwat dah mengawal diri dan akal fikiran pun hilang, dia dah jadi tak berakal, dah jadi tak boleh nak fikir, maka dia akan sanggup buat apa saja. Wa tafrituha bil 'innati aw ad-dha'fi an ada'il hakim maka wa huwa
Wa inama al-mahmud an takuna mu'tadilatan wa muti'atan lil aqli wa syar'i. Tapi seorang itu akan terpuji sekiranya dia mampu mengawal nafsu syahwat dia, menundukkannya di bawah hukum syarak. Menundukkan dia di bawah hukum syarak, ataupun sekurang-kurangnya kalau tak nak ikut syarak pun ikut hukum akal, muti'atan lil aqli. Ada orang yang dia bukan Islam, tapi dia ada akal, dia boleh kawal nafsu syahwat dia. Dia boleh kawal nafsu. Jadi sekurang-kurangnya kata Imam Ghazali, kalau tak nak tundukkan nafsu syahwat ni di bawah hukum syarak, sekurang-kurangnya tundukkan nafsu syahwat ni bawah hukum akal. Sekurang-kurangnya ada sifat malu. Sekurang-kurangnya ada sifat malu. Tapi ada orang yang dia disebabkan syahwat dia, hukum syarak pun dia tak nak ikut, hukum akal dia pun seolah-olah dia dah tak berakal dah. Tu yang Allah kata, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni macam binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Apa nafsu syahwat dia nak, asal nak dia buat, asal nak apa saja dia buat apa saja. Maka lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Sebab binatang ni dia jadi begitu sebab dia tak ada akal. Tapi manusia ni ada akal, buat begitu, maka dia lebih teruk daripada binatang. Wa mahma afratat fa kasruha bil ju' wan nikah wa kathratu dzikri. Maka apabila nafsu syahwat semakin bertambah, maka cara menundukkan nafsu syahwat ini dengan ju', dengan lapar. Kita melaparkan diri supaya kita nak kawal nafsu syahwat. Wa kathratu dzikri, dan dengan banyak berzikir. Wan nikah. Susah kan? Nikah aja, kahwin aja. Sekurang-kurangnya meletakkan itu di tempat yang halal. Merawat dia, kalau tak mampu dia kawal, maka dengan nikah, dengan berkahwin. Sebab apa? Sebab berkahwin itu meletakkan nafsu syahwat di tempat yang halal, tak berdosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, siapa yang mampu dari kalangan kamu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana puasa itu menjadi perisai kepada dia. Perisai keselamatan bagi dia. Sebab apa? Sebab dengan puasa, dengan berlapar, kita dah baca sebelum ni, yang dia akan melamahkan nafsu syahwat, akan mudah akan untuk mengawal nafsu syahwat. Kata Imam Ghazali, yang bagi an la yashghala nafsahu idza lam taghlibuhu asy-syahwah, fa in ghalabathu falikasriha bil ju' was-shaum. Maka cara menundukkan nafsu syahwat ni dengan berpuasa dan lapar. Fa illam tanqami' wa kana la yaqdiru ala hifdzil ain fa nikah aula bihi. Kalaulah dia masih tak mampu mengawal nafsu syahwat dia dan tak mampu mengawal mata dia, fa nikah aula bihi, maka yang afdal untuk dia untuk bernikah. Wa zina al-ain min kaba'iris saghair. Kata Imam Ghazali, zina mata itu adalah antara dosa besar. Zina mata adalah antara dosa besar. Zina ni tak semestinya dengan kemaluan. Zina ni ada zina mata, ada zina telinga, dia anggota, ada zina tangan. Kata Nabi SAW kan, itu dikira zina. Sebab tu dalam Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina, jangan kamu mendekati zina. Jangan dekat. Bukan Allah kata wala taznu, jangan kamu berzina, tapi jangan dekat kepada zina. Jalan-jalan yang mendorong, menggalakkan kepada zina pun jangan. Maksud dia apa? Maksud dia jangan tengok benda-benda yang akan menjebakkan kamu kepada zina, jangan tengok. Jangan dengar benda-benda yang boleh menjerumuskan kamu kepada zina.
benda-benda, jangan dengar benda-benda yang boleh menaikkan syahwat sehingga terjerumus kepada benda yang dengar, jangan dengar. Itu perintah Allah, wala taqrabu zina, jangan hampiri kepada zina. Jangan tengok benda-benda yang boleh menaikkan nafsu syahwat akhirnya terjebak dalam zina. Itu perintah Allah. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Kalau zaman moden ni, jangan download application, aplikasi yang menggalakkan kepada zina. Aplikasi yang boleh menggalakkan kepada zina tu jangan download. Jangan adalah handphone kita, aib. Satu orang pelajar agama, tapi dalam handphone dia ada aplikasi yang menggalakkan kepada zina. Kan aib. Baik, tak payah pakai kopiah buang serban. Tak payah duduk madrasah. Tak payah duduk madrasah. Kalau siapa-siapa nak dalam handphone dia ada application. Saya berdakwah Ustaz. Saya niat dakwah, entah belum sampai tahap iman wali lagi. Belum sampai tahap iman wali. Dia berdakwah dalam application yang teruk-teruk ni, seolah-olah anda masuk dalam disco. Seolah-olah anda masuk dalam disco. Dalam disco tu banyak perempuan seksi, banyak perempuan pelacur. Anda berdakwah pakai jubah serban. Mampu tak? Anda pakai jubah dengan serban, pegang tasbih semua, masuk dalam disco. Disco tu penuh arak, penuh perempuan seksi semua. Mampu tak buat macam tu? Kalau anda mampu buat begitu, baru anda boleh mengaku anda nak download tu application ni, anda nak berdakwah dalam tu. Kalau tak payah. Apa ni? Ada satu orang ni, ulama, dia kata apa? Dia kata kalau kita mendakwah kepada golongan yang risiko, yang bahaya ini, maka dia ibarat satu orang yang pergi ambil madu lebah. Ada orang yang dia pergi ambil madu lebah, dia pergi ke sarang lebah, dia berjaya ambil madu lebah tanpa disengat oleh lebah. Itu yang pertama. Ini orang yang expert. Dia boleh pergi dekat sarang lebah ni, dia ambil madu lebah tanpa dia disengat oleh lebah. Orang yang kedua, yang tak berapa nak pandai ni, dia berjaya ambil madu lebah, tapi dia kena sengat lebah. Bengkak-bengkak muka dengan kena sengat dengan lebah. Badan dia kena sengat lebah, muka boleh sengat lebah kan. Tapi dapat madu dapat, tapi habis muka bengkak kan. Kena sengat dengan lebah. Yang lebih teruk lagi, yang ketiga, dia pergi ke sarang lebah, badan habis bengkak-bengkak, kena sengat, madu apa pun tak dapat. Kan? Orang Perak kata apa? Hapah pun tak ada. Kan? Langsung tak dapat. Kan? Kena sengat lebah aja, madu langsung tak dapat. Ni 3 tahap orang yang dia ambil madu lebah. Ulama kata itulah ibaratnya orang yang nak berdakwah dalam medan maksiat ini. Konon nak masuk download application ni lah, ini application orang joget-joget, melompat-lompat, tayang sana tayang sini body. Saya download ni sebab saya nak berdakwah Ustaz. Maka dia ibarat macam orang yang ambil madu ni. Ada orang pertama yang dia berjaya ambil madu tanpa disengat. Maksudnya dia berjaya, dia dakwah kepada ahli maksiat ni dan tanpa dia terkesan rosak diri dia. Itu ibarat orang dia berjaya ambil madu lebah tapi dan tanpa disengat. Yang kedua, orang yang dia berjaya dakwah, dia masuk aplikasi tu dakwah juga, tapi tengok-tengok juga. Yalah, kalau dah buka benda tu mesti nampak orang joget-jogetnya. Tutup mata macam ni kan. Dakwah kan macam ni. Apa ni? Sambil-sambil dakwah, sambil-sambil tu scroll juga, tengok-tengok tu. Oh, kan. Tengok tu, Masya Allah kan. Islamik lah kononnya. Apa ni? Ini orang yang dapat dosa. Konon nak berdakwah tapi dapat dosa. Sambil-sambil dia rakam video dia tu, dakwah, sambil-sambil tulis ayat-ayat dakwah tu, share lah apa semua, sambil-sambil tengok juga. Ini orang yang dia dapat madu lebah tapi dia kena sengat juga. Ada orang yang ketiga, lebih malang lagi, yang kena sengat dengan lebah, madu langsung tak dapat. Yang kononnya nak download application ni, kononnya nak berdakwah lah apa semua, akhirnya dakwah entah ke mana. Akhirnya dia pun hanyut sekali. Dia pun hanyut sekali. Tak payah. Kalau mana-mana pelajar dalam handphone dia
ada application yang tak elok ni, saya anggap dia bukan pelajar sini lah. Tak payahlah belajar kat sini, elok. Jaga. Tak apa faedah belajar agama. Kalau dalam handphone ada application benda yang tak elok, joget-joget ni, apa faedah untuk belajar? Seolah-olah tak ada faedah untuk belajar kat madrasah ni. Seolah-olah tak ada faedah. Baik, buang aja kitab-kitab ni apa semua. Tak payah apa Quran, tak payah belajar hadis. Kalau nak download juga application yang teruk-teruk ni, tak elok, tak payah. Tak ada faedah. Kan? Kalau kita bagi ubat tapi dia nak makan racun, baik tak payah bagi ubat, termakan je lah racun tu kan. Tak ada faedah kita bagi ubat kat dia. Buat habis, baik saya bagi ubat ni kepada orang yang nak sihat. Ini kita bagi ubat tapi dia nak makan racun. Kan? Tak payah ambil ubat, makan je lah racun. Jadi itu kata Imam Al-Ghazali, wazina al-ain min kabairi as-saghair. Zina mata itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Qala Isa alaihi salam, iyyakum wa nadhrah fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan. Nabi Isa alaihi salam berkata, jagalah mata kamu. Jagalah mata kamu, kerana dengan mata itu tazra' fil qalbi syahwah. Dengan mata itu melihat benda haram itu akan tanam, tazra', zira'ah, akan tanam syahwat dalam hati kamu. Kerana dengan mata itu melihat benda haram tu, dia akan tanam syahwat dalam hati kamu. Wa kafa biha fitnatan, dan itu adalah fitnah yang terbesar. Adalah fitnah yang besar, rosak kan, fitnah. Maksud dia, kalau dah ada syahwat dalam hati dia, maka macam-macam akan timbul masalah lagi. Daripada mata, berpunca daripada mata. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu melihat pandangannya haram itu, nazratu sahmun adalah panahan beracun daripada iblis. Dah ada panah, ada racun lagi. Lagi cepat mati. Kalau orang nak memburu kan, kalau dia bagi panah tanpa racun pun dah boleh mati dah. Kalau dia letak racun sikit kat ujung tu, lagi cepat mati. Kalau orang asli kan, dia sumpit. Dia punya tu sumpit aja buluh, tapi dia punya yang tajam tu dia letak racun. Kalau dalam hutan nak ambil racun macam mana, dia ambil katak. Ada katak yang beracun kan. Katak yang beracun ni jangan main-main, boleh mati orang. Kalau orang asli kan, dia ambil yang sumpit itu punya tajam tu, dia cari katak yang beracun, dia sapu dia punya tajam tu atas katak beracun tu, lepas tu baru dia sumpit kan. Sumpit je tapi kan, binatang besar pun boleh mati. Maka macam tu lah. Kata Nabi, pandangan yang haram itu ibarat panah yang beracun. Jadi asal masalah tu semuanya adalah mata. Zina, kan? Buat benda tak elok, semua tu berpunca daripada mata. Siapa yang dapat jaga mata dia, insya-Allah selamat. Yang tak jaga mata dia, tak selamat. Kan? Tengok benda yang haram, tapi dia bercita-cita untuk selamat dengan daripada dosa. Seolah-olah orangnya dia minum racun. Minum racun tapi dia bercita-cita untuk selamat. Minum racun tapi kata insya-Allah sihat badan kot. Kita minum racun secawan kan. Sihat badan insya-Allah. Itu orang ibarat yang dia tengok benda yang haram tapi masih menyangka yang dia akan selamat daripada dosa. Faman tarakaha khaufan min Allah Ta'ala a'tahu Allah Ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, bila dia ternampak benda haram, terus dia tak tengok. Khaufan min Allah, dan dia buat itu kerana Allah. Nak tahu buat kerana Allah tidak macam mana? Kalau dia duduk seorang-seorang pun tengok benda haram, dia tak tengok. Nah, itu yang kerana Allah, kata Nabi. Dia duduk seorang-seorang pun, kalau dia ternampak benda haram, terus tak tengok. Meninggalkan, tarakaha, meninggalkan benda haram ni kerana takut kepada Allah. A'tahullah imanan, Allah akan bagi dia iman.
yajidu halawatahu fi qalbi, dan dia akan dapat rasa kemanisan iman tu dalam hati dia. Tapi kalau dia terus tengok benda yang haram, maka dia akan hilang, cahaya iman tu akan terpadam daripada hati dia. Cahaya iman akan terpadam dalam hati dia. Tu yang bila balik rumah lama, bila buka madrasah, kan, payah, susah kan. Kalau buka madrasah, ada je yang tercicir. Kalau cuti lama ni, pengalaman kita, kalau PKP lama ni, balik rumah 60 orang, nanti dah buka madrasah tinggal 50 je, 10 orang syahid. Kan, balik rumah 50 orang, buka madrasah tinggal 40 orang je. 10 lagi syahid, kan, gugur di pertengahan jalan. Kan? Kalau gugur syahid fisabilillah tak apa. Ini gugur syahid orang kata apa? Tumbang, tewas dengan nafsu dia. Kan? Tewas dengan nafsu dia. Itu dia. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan, maksudnya setelah kewafatan aku, ujian yang paling besar untuk lelaki adalah wanita. Kata Nabi. Ini ujian yang paling besar, kata Nabi. Siapa yang boleh selamat, insya-Allah selamat. Kata Nabi, ujian yang aku tidak meninggalkan, ujian yang lebih besar setelah kewafatan aku, ujian bagi kaum lelaki yang lebih besar daripada wanita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya wa taqun nisa. Kata Nabi, bertakwalah kamu, jaga-jaga kamu terhadap dunia ini, wa taqu an-nisa, dan jaga-jaga kamu terhadap perempuan. Yang jaga-jaga kamu terhadap perempuan, kata Nabi. Nabi pesan khas. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Kerana fitnah kerosakan Bani Israel itu berpunca daripada wanita. Yang Bani Israel, Yahudi. Kan, bagaimana akhirnya mereka ni menjadi, sampai bagaimana Yahudi menjadi Yahudi. Kan, kita kata Yahudi betul lah dia ni kan. Kalau barang mahal kita kata harga Yahudi. Kalau budak perangai teruk kan, kita kata perangai Yahudi. Yahudi juga kan. Kenapa Yahudi ni dia menjadi Yahudi juga? Kenapa teruk kan? Sebab apa? Sebab berpunca daripada wanita, perempuan. Wa qala ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wahai Muhammad, qul lil mu'minin, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang beriman supaya yaghuddu min absarihim, supaya mereka jaga mata mereka. Allah pesan khas dalam Quran, jelas. Yaghuddu min absarihim, pesan kepada orang beriman, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang beriman supaya mereka jaga mata mereka. Yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah kata jaga mata, jaga kemaluan? Sebab orang yang jaga mata dia boleh jaga kemaluan dia. Orang yang tak jaga mata dia, jangan harap dia boleh dapat jaga kemaluan dia. Sebab itu Allah bagi kunci dia. Allah dah ajar siap-siap dah. Allah dah ajar siap-siap dah. Tips dia, petua dia. Nak selamatkan diri ni daripada mata je. InsyaAllah. Itu dia. Jadi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh, wa ada minhum rajulun da'atuhum ra'atun dhata mansibin wa jamalin nafsiha wa qala inni akhafullah rabbal alamin. 7 golongan yang dinaungi arasy Allah di padang mahsyar. Hari di mana tiada teduhan kecuali naungan arasy Allah. Ada 7 golongan. Salah seorangnya kata Nabi adalah rajulun da'atuhum ra'atun, lelaki yang digoda oleh wanita. Dzata mansabin, yang wanita yang bangsawan,
wa jamalin, dan rupawan, cantik, digoda. Faqala ini akhafullah rabbal alamin. Maka dia berkata, aku takut kepada Allah. Dia kata aku takut kepada Allah. Yang digoda oleh wanita ini bukannya wanita yang betul goda, baru goda dengan gambar wanita saja pun dah tewas. Macam mana? Digoda dengan gambar wanita pun dah tewas. Bukan wanitanya betul. Jadi kata Nabi SAW, orang yang dapat selamatkan diri dia daripada godaan wanita ni, maka akan bawa duduk di bawah naungan arasy Allah di padang mahsyar besok, insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari kalangan mereka. Cukup sampai sini. Hari ni kuliah kita yang terakhir, kuliah subuh. Jadi pelajar-pelajar akan balik rumah besok. Jadi manfaatkan waktu kita di rumah ini, segala apa yang kita belajar ni untuk diamalkan. Segala yang kita belajar ni bukan sekadar untuk dicatat saja, bukan untuk disimpan dalam buku sahaja, tapi untuk diamalkan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau satu orang tu ada 10 bilah pedang sekalipun, tapi kalau seekor singa datang kepada dia, dia ada 10 bilah pedang keliling dia, tapi semuanya disusun atas lantai je, tak ada faedah. Maksud dia belajar macam-macam, catat macam-macam, buku kitab tu kitab ni belajar macam-macam, tapi semua tak digunakan, tak ada faedah. Tapi Imam Ghazali kata, kalaulah satu orang tu dia ada satu pedang saja, tapi pedang tu dia pegang dekat tangan dia, dia pakai untuk selamatkan diri dia, maka dah cukup. Sebenarnya kita belajar ni sikit pun cukup sebenarnya, tapi yang kita amalkan. Daripada belajar macam-macam, tapi buat koleksi saja. Buat koleksi saja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tajallum wa akhiratin wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.